bin Abdul Majid selaku pembimbing daurah Tuhfatul Thaniyah. Seterusnya ahli jawatan kuasa pelaksana, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan seperjuangan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi ucapan kesyukuran kehadirat ilahi kerana dengan izin dan kasihnya pada malam penuh yang barakah ini kita dapat sama-sama berkumpul bagi menjayakan sesi pertemuan pertama bagi daurah Tuhfatul Thaniyah anjuran Persatuan Tahfidz Qiraat Universiti Pendidikan Sultan Idris bersama jemputan khas kita iaitu Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah. Sebagai pembuka tirai sesi pertemuan daurah pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan pengerusi program daurah Tuhfatul Thaniyah iaitu Saudari Nurul Hayati binti Zahid bagi menyampaikan kata-kata aluan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis, saudara Muhammad Firdaus atas alu-aluan serta tadi. Jadi yang saya muliakan Al-Fadhil Al-Ustaz Mu'alif bin Abdul Majid, yang saya adukan juga hadirin hadirat, tuan-puan serta sahabat penuntut ilmu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati sekalian, jadi untuk pengetahuan semua hadirin, daurah Tuhfatul Thaniyah ini adalah satu program yang julung-julung kali diadakan oleh Persatuan Tahfidz Al-Quran dan Qiraat dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan kami yang mengajukan ini merupakan barisan exco lah. Barisan exco akademik dan kami mengajukan program antaranya seperti daurah dan juga program-program yang berkaitan dengan akademik. Dan untuk kali ini, daurah ini kami adakan juga kerjasama dengan Ma'had Tahfidz As-Saffah Sungai Petani Kedah yang merupakan tempat sumbang bakti Ustaz Mu'alif sendiri, Alhamdulillah. Dan daurah ini untuk pengetahuan hadirin hadirat, daurah Tuhfatul Thaniyah ini dijalankan secara hybrid di mana dijalankan secara dalam talian seperti sekarang dalam Google Meet dan dijalankan juga secara bersemuka di Ma'had Tahfidz As-Saffah Ma'had Ustaz Mu'alif, betul ya? Okey. Jadi tujuan daurah ini insya-Allah kami bermatlamat untuk jadikan daurah ini sebagai medan perkongsian ilmu bersama para peserta untuk meningkatkan kefahaman teks ataupun kitab bahasa Arab, memahirkan diri membina ayat dan juga bertutur dalam bahasa Arab dengan betul, dan akhir sekali insya-Allah kami ingin membantu semua peserta untuk memahami sebahagian besar tajuk-tajuk penting berkaitan bidang nahwu Arab khususnya. Dan saya Nurul Hayati binti Zahid mewakili barisan gerak kerja Tuhfatul Thaniyah ingin mengucapkan jazakumullahu khair buat Ustaz Mu'alif atas kesudian menerima kami sebagai anak didik Ustaz, terutamanya mahasiswa di UPSI. Dan harapan saya juga saya ada sikit tambahlah, anak didik UPSI dan juga ada sahabat-sahabat lepasan STAM dari IPT lain juga ada mesej pihak pendaftaran yang memang betul-betul berminat untuk sertai daurah Tuhfatul Thaniyah ni, Alhamdulillah. Dan harapan saya semoga daurah ini dapat memberi manfaat kepada semua hadirin, pelajar dan juga semua tetamu yang hadir, dan semoga majlis ini dapat menambahkan rasa cinta kita pada ilmu dan semoga matlamat program ini dapat dicapai. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih buat hadirin yang sudah hadir yang ingin meluangkan masa untuk ilmu dari daurah Tuhfatul Thaniyah kali ini insya-Allah. Sekian itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Hayati selaku pengurusi daurah Tuhfatul Thaniyah Persatuan Tahfiz Qiraat UPSI atas ucapan kata-kata aluan sebentar tadi. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan sesi daurah kita pada malam ini, suka saya ingin berkenalan dengan pembimbing kita. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi suka saya ingin membacakan latar belakang beliau. Nama beliau adalah Al-Fadil Ustaz Muallif bin Abdul Majid, tinggal di Sungai Petani, Kedah. Latar belakang pendidikan beliau merupakan graduan Universiti Al-Azhar Mesir, kuliah Usuluddin Tafsir dan Ulum Al-Quran pada tahun 2020, dan beliau juga merupakan calon master di UNISYAM. Dan kerjaya beliau sekarang adalah beliau merupakan guru agama di Ma'had Tahfiz As-Safwah di Padang Temusu, Sungai Petani, Kedah. Antara guru-guru beliau juga adalah Dr. Sheikh Khalil Ismail Ilyas, Dr. Sheikh Ahmad Tijani, Dr. Sheikh Fathi Hijazi dan ramai lagi. Masya Allah. Baiklah hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memulakan daurah kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Dengar Ustaz. Yang dalam dewan ni memang boleh dengar. Yang dalam maya ni boleh dengar. Boleh Ustaz, insya-Allah. Okay, baik. Pertama sekali alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا. نسألك اللهم رب خير حاز الليل فتحه ونصره ويسره وسروره وبركته ورزقه ونوره وتحوره ومعافاته وهداه. اللهم إن الضعفاء فقونا وأذلاء فأعزنا الفقراء فارزقنا. اللهم أنت تشفى المغرم والمأسى وترفع المحن والفتن والنقام. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. اللهم وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم وارحم سيدنا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. أما بعد، وبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله ومدده. الحمد لله. Dan sekali saya ucapkan terima kasih dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berjumpa pada malam ini yang sebenarnya ikut jadualnya, ikut posternya memang minggu lepas. Tapi saya minta maaf pada pihak penganjur kerana terpaksa orang panggil postpone ke minggu pada hari ini kerana memandangkan kesihatan yang tak mengizinkan. Jadi alhamdulillah, apapun seperti yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya lebih baik sudah semestinya. Jadi terima kasih kepada pihak persatuan ataupun Fakulti Tahfiz wal Qiraat UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, kerana menganjurkan satu program yang sangat baik pada perkiraan saya, iaitulah menganjurkan daurah berkitab yang sebenarnya dalam nak memahami ilmu, terutamanya ilmu bahasa Arab dan juga ia lebih khususnya ilmu nahwu saraf ini, ia lebih lagi lah perlu diketahui oleh mereka yang di kalangan penuntut ilmu agama, terutama mereka yang sentiasa bergelut ataupun berkecimpung, sentiasa ada kaitannya dengan kehidupan ber-Al-Quran. Maksudnya antum sentiasa berada dengan Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu saraf ini sangat-sangat penting untuk diketahui.
tanpa mengira bidang dalam bidang agama. Kalau kita nak buka kitab fiqh pun perlu kepada nahwu. Kita nak buka kitab tasawuf pun perlu kepada nahwu. Kita nak buka akidah pun perlu kepada nahwu. Kita nak buka apa segala ilmu dalam bidang agama ini, asal ianya bahasa Arab, apa-apa kitab yang dikarang oleh para ulama dan sebagainya, maka perlu kepada nahwu. Jadi memantapkan atau mengadakan program daurah ilmu nahwu ini sangat-sangat disokonglah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ini adalah malam muqaddimah dan pemilihan kitab pun sangat baik, iaitulah matan Al-Ajurrumiyah, merupakan satu matan yang disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Fauzi Konate ketika mana kami mengaji matan Al-Ajurrumiyah ini dengan beliau, dan saya alhamdulillah khatam dengan beliau. Beliau menyebutkan pada awal dars atau awal muhadarah, menyebutkan man bada'a biha wasal. Siapa yang mulakan dengan matan Al-Ajurrumiyah ini, insya-Allah dia akan sampai. Jadi pemilihan kitab matan Al-Ajurrumiyah ini adalah satu kitab yang sangat berkat. Ia bukan sahaja terkenal di Malaysia, bahkan di seluruh negara-negara Islam. Dan syarahan terbaik juga adalah syarahan daripada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, iaitulah Tuhfatus Saniyah. Jadi antum cadangkan untuk dibaca kitab Tuhfatus Saniyah ini, adalah sangat baik, syarahan yang sangat jelas bagi matan Al-Ajurrumiyah. Dia satu tingkatan yang sama bagi syarahan matan Al-Ajurrumiyah ni, tiga sebenarnya. Pada tingkatan yang sama, iaitulah pertama Tuhfatus Saniyah, yang kedua adalah Mukhtasar Jiddan, iaitulah syarah Syekh Zaini Dahlan, Mufti Mekah sabiqan, dan yang ketiga adalah syarah Makudi ala matn Al-Ajurrumiyah. Jadi itu atas mustawa yang sama. Jadi kalau kita ambil Tuhfatus Saniyah itu alhamdulillah baik. Sebelum ni ana baca syarah Mukhtasar Jiddan. Kan, alhamdulillah kali ini kita baca Tuhfatus Saniyah, antara kitab yang baik. Jadi insya-Allah kita akan mula pembacaan matan Jurmiyah ini dengan syarahan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid merupakan guru kepada guru saya. Kan, guru kepada guru saya. Guru saya Fadilatul Syekh Dr. Fathi Abdul Rahman Hijazi, dan saya alhamdulillah khatam dengan beliau beberapa kitab. Dan beliau merupakan anak murid kepada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, iaitulah yang mensyarahkan Tuhfatus Saniyah ini. Pengarang Tuhfatus Saniyah. Jadi sanad dekat lah. Ada yang tanya apa ni kan, sanad macam mana ijazah, beritahu dekat insya-Allah. Alhamdulillah, dengan beberapa beberapa kitab yang saya sempat untuk khatam sepanjang berada di Mesir dengan Fadilatul Syekh Fathi. Beliau pun dah tua di sana, orang panggil ulama veteran di Mesir. Alhamdulillah dapat juga sempat bersama dengan beliau, masih lagi hidup Syekh Fathi Abdul Rahman Hijazi, hafizahullah taala wa arda. Dan jangan lupa juga dengan sahibul matan, iaitulah Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum merupakan pengarang bagi matan Al-Ajurrumiyah. Ibnu Ajurrum ghair Arab. Dia bukannya Arab, dia Ajam. Dia bukannya orang Arab. Dia orang Ajam, serupa kita ya. Dia bukan orang Arab. Yang karang satu matan yang manfaatnya subhanallah, hajmuhu saghir lakin naf'uhu kabir. Kan saiznya kecil tetapi manfaatnya luas sampai ke hari ini. Ibnu Ajurrum ketika mengarang kitab ini, dia mencampakkan matanya dalam laut. Dia campakkan matan Jurmiyah ini dalam laut. Kemudian dia kata, in kana khalisan liwajhillah, sekiranya matan ini ikhlas aku tulis kerana Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan basah, tidak akan tenggelam. Maka dilemparkan matan Jurmiyah ini ke dalam laut, dan nescaya
kita usaha untuk habiskan matan ataupun Tuhfatus Saniyah ini secara, walaupun secara berdaurah ini ada benda yang saya sebutlah manhaj ataupun cara kita akan berdaurah ini saya sebutkan, mungkin saya tak sebutkan syarah itu secara keseluruhan, nama pun daurah kan, nama pun daurah. Jadi matan tu saya boleh janji untuk saya sebut semua, matan ilmiah itu, tapi syarahan mungkin tak semua saya sebut. Mungkin tak semua saya sebut, tapi saya ambil yang penting. Tetapi kita akan buat secara kharitah zihniyah, kharaid zihniyah, iaitulah peta minda yang saya fikir saya dah send peta minda tersebut kepada dalam grup kan. Jadi semua boleh rujuk, setiap satu bab itu kita dah buat peta minda itu apa yang disebutkan oleh sahibus syarah, iaitulah Syekh Muhyiddin pada syarahan beliau. Kemudian antum boleh membacanya lebih lanjutlah. Sebab itu kelas lebih baik. Antum baca semua, jadi ia lebih baik. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, kita masuk kepada kitab. Kalau dalam kitab ini semula tengok lah. Kitab belah ni. Nampak tak? Okay, baik. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف. Jumpa tak? Jumpa kan? Kalau jumpa boleh tulis dekat komen tu bawah tu. Kan itu mukaddimah daripada syarah daripada Syekh Muhyiddin. Kalau jumpa beritahu. PDF pun ana rasa ada bagi dalam grup, insya-Allah. Jadi dalam antum membaca kitab ini, apa-apa saja kitab, apa-apa sahaja kitab antum baca, dia akan ada dua mukaddimah. Al-muqaddimah muqaddimatan. Muqaddimah ni ada dua. Muqaddimatul kitab dengan muqaddimatul syuru'. Apa dia muqaddimatul kitab? Muqaddimatul kitab ini apa yang dimulakan oleh musannif dengan kitab tersebut. Kan minal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam tasmiyatul kitab. Dan juga faslul khitab, sebelum daripada faslul khitab iaitulah amma ba'd. Sebelum daripada amma ba'du itu disebut sebagai muqaddimatul kitab. Musannif akan sebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala, disebut benda tu sebelum dia tulis hal lain. Sebelum daripada amma ba'd ini disebut sebagai muqaddimatul kitab. Yang kedua disebut sebagai muqaddimatul syuru'. Ni mana-mana kitab ada muqaddimatul syuru'. Apa dia muqaddimatul syuru'? Yani muqaddimatul syuru'il ilm. Muqaddimah untuk masuk ilmu, ataupun disebut sebagai mabadi' al-'asharah. Mabadi' al-'asharah. Jadi mabadi' al-'asharah ni penting. Mabda' yang 10 ataupun permulaan topik-topik yang 10. Apa dia yang 10 tu nanti kita sebut satu persatu. Jadi setiap daripada ilmu dia ada mabadi' asyarah dia. Antum mengaji ilmu nahu dia ada mabadi' asyarah. Antum mengaji ilmu saraf dia ada mabadi' asyarah dia. Antum mengaji ilmu fiqh dia ada mabadi' asyarah dia. Mengaji ilmu apa sahaja dia ada mabadi' asyarah. Sebelum antum mengaji satu-satu kitab, satu-satu ilmu kena reti dulu mabadi' asyarah tersebut. Supaya antum punya masirah, perjalanan menuntut ilmu tersebut sepanjang pengajian kitab tersebut jelas. Dia tidak ada kesamaran. Sebab dalam mabadi' asyarah itu disebut tentang ta'rifnya, disebut tentang topik perbahasan, maudhu', disebut tentang samarah fawaid daripada mengaji ilmu tersebut dan sebagainya.
Seorang penuntut ilmu apabila dia tidak tahu ta'arif bagi ilmu, satu ilmu, dia tidak tahu samarah sesuatu ilmu, dia tidak tahu topik perbahasan maudhu' ilmu tersebut, dia akan menyebabkan pengajian dia ataupun masirah perjalanan dia menuntut ilmu lalai. Sebab itu mabadi' asyarah ni penting. Syekh Muhyiddin dalam Tuhfah mendatangkan mabadi' asyarah sebelum mensyarahkan matan Al-Ajurumiyah bagi Ibnu Ajurrum. Sekarang Syekh Muhyiddin mulakan dengan muqaddimah al-ula, iaitulah muqaddimatul kitab. Kata dia bismillahirrahmanirrahim. Ana tak nak syarahkan bismillah basmalah ni sebab kalau nak syarahkan dia ni sampai sejam pun tak cukup. Ana pernah syarahkan, nanti kita bagi link. Ana pernah syarahkan masa di Mesir dahulu sampai sejam setengah. Cakap pasal bismillahirrahmanirrahim sahaja. Kan ba tu apa dia, lafzul jalalah, ar-rahman ar-rahim itu bagaimana, macam mana dari segi i'rab, dari segi bacaan dan sebagainya. Nanti kita bagi link untuk boleh tengoklah sejam setengah. Saya nak cakap pasal bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, bismillahirrahmanirrahim ini merupakan adat para alim ulama dalam menulis kitab. Begitu juga musannif dia mengikut amalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa akhta. Tiap-tiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, apabila tak dimulakan dengan basmalah ini, kan dia akan terpotong. Apa maksud terpotong? Maksudnya tak ada berkat, qalilul barakah, ataupun tak ada berkat langsung. Sebab tu pekerjaan kita buat setiap hari ini kena ada basmalah. Kita nak makan bismillah, kita nak murajaah bismillah, kita buat apa saja bismillah. Kan dia ada keberkatan pada dia. Alhamdulillahi wa kafa. Ini pun ana baca secara lajulah kerana nanti mungkin kalau ada masa nanti kita akan syarahkan muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa kafa memadai, ay wa kafa billahi mahmudan. Cukup bagi Allah itu sebagai tempat untuk kita memuji. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Selawat dan salam ke atas hamba-hambanya yang terpilih. Hadza syarhun, ini satu syarah. Syarah kata ini satu syarah. Wadihul ibarah. Wadihul ibarah. Dia matan ini, apa dia matan? Apa dia matan? Matan ini maksudnya mabuniya alaihi ghairuhu. Mabuniya alaihi ghairuhu. Itu antara salah satu yang ditakrifkan matan. Matan ni benda yang dibina atas dia yang lain. Maksudnya sebab tu matan ni dia ada syarah. Kalau kita sebut matan mesti ada syarah dia. Mesti ada hasyiah dia. Matan. Jadi matan ini sya'nuhul ikhtisar. Sya'nuhu ikhtisar. Matan ini keadaan dia mesti kena ikhtisar. Sebab itulah kullu kalimatin fil matni la yustaghni anhu ghairuh. Setiap daripada kalimah dalam apa-apa matan, asal matan aja, tiap-tiap kalimah yang dibawa oleh musannif matin tersebut tak boleh kita nak hazafkan. Tak boleh kita nak buang. Kita tak boleh nak buang. Sebab dia matan ni dia ikhtisar. Wa yudha'ul matn lituhfaz. Matan ini dibuat untuk dihafaz. Kemudian datanglah syarah mensyarahkan matan. Dekat sini bila syarah sebut wadihul ibarah, wadih dengan maksud wuduh, dengan maksud tausi'ah. Dia sebab la yashtarit an yakuna syarah wadihan lil matni. Tak syarat pun nak syarah itu menjelaskan matan. Dia kadang-kadang syarah ini lagi rumit. Matan tu kita faham lah. Main syarah dia lagi tak faham. Dia main syarah dia tak faham. Jadi ada syarahan yang kita tak jelas. Tapi kalau baca matan nampak macam clear. Tapi yang ada pada syarah adalah tausi'ah, iaitu luas. Wadihul ibarah ni wasi'ul ibarah. Zahirul isyarah. Zahir isyarat dia yani'us samarah. Yani'us samarah. As-samarah yakni al-faedah. Samarah ni asal daripada perkataan maksudnya buah. Kan? Tetapi kat sini dia ada balaghah, usul balaghah, tak apalah, tak nak syarah itu.
Maksudnya ada samarahnya kita belajar syarah ini. Danil qitaf, yakni suhulatut ta'amul. Danil qitaf, maksudnya senang. Kita baca syarah ini dia jadi senang, kita nak faham matan. Itu maksudnya. Kathirul as'ilah wa tamrinat. Kan syarah dia mendatangkan banyak soalan-soalan dan juga tamrinat bagi setiap bab. Kalau kita tengok setiap bab dalam matan jurumiyah ni dia ada soalan-soalan dia lepas tu. Dia ada latihan-latihan dia selepas tu. Tapi kita tak masuklah latihan dengan asilah tu. Antum boleh buat sendirilah, no. Qasadtu bihi zulfa ila Allah Ta'ala. Aku niatkan, kata syarah ni, aku niatkan untuk zulfa ni taqarrub, dekat, hampir diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi taysiri fahmil muqaddimatil ajurumiyah. Untuk dengan syarah ini nak memudahkan matan al-matnu, kemudian tadi apa lagi? Al-mukhtasar dengan al-muqaddimah bimakna wahid. Dia maksud yang satu. Kalau kita sebut matnul ajrumiyah, boleh? Kita sebut mukhtasar al-ajrumiyah, boleh? Kita sebut muqaddimah al-ajrumiyah pun boleh. Sama sahaja. Boleh. Ala sigari at-talabah. Ala sigari at-talabah, kepada penuntut ilmu. Yang sigarnya yang baru permulaan. Sigar ni jam'u saghir, talabah jam'u talib. Li'annaha al-babu ila tafahumil ibarah. Kerana syarah matan jurumiyah ni kan dia adalah pintu untuk memahami bahasa Arab. Pintu. Waqtul buyuta min abwabiha. Setiap daripada ilmu ni kan dia ada pintu dia. Jadi ilmu nahu kita nak faham melalui pintunya. Kena masuk ke pintu dia. Kita nak faham bahasa Arab, masuk ke pintu. Sebab itulah kebanyakannya, memang kebanyakan penuntut ilmu agama, mereka yang reti bahasa Arab, mesti mereka melalui pintu dia. Iaitulah antaranya mesti dikenal matan al-ajurumiyah. Masya Allah. Allati hiya lughatu sayyidina Muhammadin Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab ini adalah bahasa Nabi kita, tuan kita, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu niat dia. Niat kita nak faham bahasa Arab ini kerana kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia merupakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhuna Dr. Khalil Ismail Ilyas hafizahullah taala, at-tahaddus bil arabiyyah ibadah. At-tahaddus bil arabiyyah ibadah. Cakap bahasa Arab ini ibadat. Dapat pahala. Ketika mana ana mengaji dengan Fadilatul Syekh Dr. Khalil matan al-arba'in pada hadis man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia mestilah berkata kata-kata yang baik. Falyakul khairan, maka dia mesti berkata kata-kata yang baik. Itu tanda dia beriman pada Allah dan hari akhirat. Au liyasmut, ataupun dia diam. Kata-kata baik ataupun dia diam. Syekh mensyarahkan falyakul khairan dekat situ. Berkata-kata baik ini ma'ruf. Maksudnya kita cakap benda yang baik, kita tak maki orang, kita tak hina orang, kita tak ni. Itu kefahaman biasa, itu kefahaman yang ma'ruf. Tapi antara yang berkata-kata baik juga adalah tahaddus bil arabiyyah. Bercakap dengan bahasa Arab. Walaupun kita orang ajam, walaupun kita orang bukan orang Arab, tetapi kita belajar bahasa Arab dan kita berusaha untuk cakap bahasa Arab dalam kehidupan seharian kita. Kerana apa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tiru, maka ia merupakan sunnah. Akan cara pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikut sunnah, ibadah. Kan cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita ikut. Cara Nabi jaga diri, cara Nabi dan sebagainya. Antaranya adalah cara bercakap dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikira sebagai ibadah.
Wa lughatul kitabil aziz. Kitabil aziz dekat sini dengan maksud Al-Quran. Sebab itulah Quran bahasanya adalah bahasa Arab. Wa arju an astahiq bihi ridallahi azza wa jalla. Jadi Syekh ni kata, moga-moga aku astahiq dengan maksud anal, mencapai dengan dengan syarah ini, moga-moga Syekh kata moga-moga dapatlah redha Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairu ma as'a ilaihi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sampai sini muqaddimatul kitab. Muqaddimah kitab. Kemudian masuk kepada muqaddimatu asy-syuru' ataupun mabadi' asyarah yang disebut oleh syarah Tuhfatus Saniyah. Kata musannif, ta'arif ilmi an-nahw wa mawdu'uhu, thamaratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu, hukm syari' fihi. Maksudnya dia sebenarnya ada 10, tetapi yang disebut oleh Syekh Muhyiddin berapa ni? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 sahaja. Nanti kita sempurnakanlah 10. Baik. Ini mukaddimah. Kita masuk kepada yang pertama. Kita masuk kepada yang pertama, iaitulah, sebab tu ada syair menghimpunkan mabadi' asyarah ini. Dulu masa kat Mesir kami hafal. Inna mabadi' kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu' thumma thamara wa nisbatun wal fadlu thumma al-wadi' wal ismu istimdadu hukm asy-syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami' hadha syarafa. Itu nanti boleh carilah dan hafal mabadi' asyarah ini. Pertama adalah ta'arif. Apa ta'arif bagi ilmu nahwu? Kita nak mengaji satu ilmu tu, kita kena reti dia punya ta'arif dia. Ta'arif ilmu tersebut. Kita nak mengaji nahwu ya, kita tak reti nahwu tapi mengaji dulu ta'arif dia. Bagi tahu apa ta'arif nahwu. Bila sebut ta'arif, kata Syekh, kalimatun nahwu tutlaqu fil lughatil arabiyyah ala iddati ma'an. Bila sebut ta'arif, dia ada 2 jihah. Jihah lughawi dengan jihah istilahi. Lughawi maksudnya kita buka kamus, kita buka mu'jam kamus, maka perkataan itu apa maksud dia? Dari segi lughah. Jadi nahwu ni pada segi lughah ni dia ada beberapa makna. Antaranya minhal jihah. Dia ada banyak makna, tapi yang Syekh Muhyiddin bawa 2 sahaja, iaitu jihah. Jihah ni maksudnya tuju. Taqulu dhahabtu nahwa fulan ay jihatahu. Dhahabtu nahwa fulan, aku pergi tuju kepada dia. Nahwa fulan, kepada seseorang. Nahwa maksudnya tuju. Ataupun ni jihah, maksud jihah. Wa minha shibhu. Nahwu juga dengan maksud shibhu, seperti, umpama. Perkataan nahwu ni maksudnya umpama, seperti. Contohnya apa dah? Ataupun mithil, shibhu dengan maksud mithil juga. Taqulu Muhammadun nahwu Ali. Muhammad dengan Ali ni dia kembar. Kemudian kita kata Muhammad nahwu Ali. Apa maksud dia? Muhammad itu seperti Ali dari segi surah dia ke, dari segi rupa parah dia, balik kembang, ataupun dari segi akhlak. Tak sama, tapi akhlak dia ni dengan Muhammad dengan Ali ni sama. Kan? Jenis baik hati, jenis pemurah. Maka kita pun kata Muhammad nahwu Ali. Itu segi bahasa. Ay shibuhu wa mithluh. Kemudian wa tutlaqu kalimatun nahwu fi istilahi ulama'i ala al-ilm. Jadi yang kedua, ta'arif nahwu dari sudut istilah. Disebut istilah maksud di sisi ulama fan tersebut. Di sisi ulama ilmu tersebut. Sekarang kita mengaji ilmu apa? Kita mengaji ilmu nahwu. Jadi nahwu di sisi ulama nahwu apa dia? Apa ta'arif dia? Maka apa dia? Ta'arif dia al-ilmu bil qawaid, al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyah
fi hal tarkibiha min al-i'rab wal bina wa ma yatba'u dhalik. Itu ta'rif ilmu nahwu di sisi ulama nahwu. Iaitulah satu ilmu tentang kaedah-kaedah ataupun al-qawaid dengan maksud al-ahkam ats-tsabitah, hukum-hukum yang sabit, hukum-hukum yang tetap. Maka dalam nahwu ni kita tengok ada banyak kaedah. Kaedah-kaedah yang diketahui dengan kaedah tersebut ahkam. Ahkam dengan maksud ahwal. Ahwal dhabit situ. Ahkam ay ahwal awakhiril kalimat. Keadaan akhir kalimah. Keadaan akhir kalimah. Apa maksud dia? Nahwu ni dia bahas tentang keadaan akhir kalimah. Contohnya perkataan Zaidun. Kan selalu dengar ilmu nahwu yang Zaidun. Zaidun ni dia ada keadaan. Apa dia keadaan dia? Dia ada keadaan di depan. Orang panggil awail. Depan. Kemudian ada keadaan tengah. Kemudian dia ada keadaan awakhir, hujung. Jadi nahwu dikaji belakang. Dia tak kaji tengah, dia tak kaji depan. Dia kaji belakang. Jadi perletakan keadaan akhir kalimah di akhir disebut sebagai ilmu nahwu. Sebab itulah kita sebut, tapi keadaan dia bukan zat. Contohnya Zaidun, kita tak ubah dal. Kan Zaid ni tu last kali apa dia? Dal kan? Zaid ya dengan dal. Nahwu kaji yang akhir iaitulah dal. Kan? Nahwu kaji yang akhir iaitulah dal. Adakah dal itu dia berubah kepada huruf lain? Dia ubah kepada sin, dia ubah kepada sad, dia ubah kepada jim? Tak. Dal tetap dal, cuma keadaan akhir. Apa maksud keadaan? Iaitulah kita baca dengan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Beza tak? Jadi ilmu nahwu kaji yang tu. Dia kaji macam mana kita nak, mana-mana keadaan yang kita nak sebut Zaidun ke, ataupun Zaidan ataupun Zaidin. Kita nak sebut hak mana? Itu maksud dia. Qawaid allati yu'rafu biha ahwal. Ahkam yakni ahwal awakhiril kalimat. Dikaji akhir, keadaan akhir kalimat. Al-Arabiyyah fi hali tarkibiha. Fi hali tarkibiha. Pada keadaan terkib kalimat tersebut. Maksudnya kalimah hanya ada dua keadaan. Itu yang tadi lain, yang ni lain pula. Taksim yang lain pula. Kalimat ni dia ada dua keadaan, halatul ifrad dengan halatul tarkib. Antum tulis sendirilah nak. Ana macam payah saya nak tulis. Antum tulis sendiri. Dulu masa ana mengaji dengan Fadilatul Syekh Fathi Abdul Rahman Hijazi. Beliau bila syarah ni dia tak bangkit langsung daripada dia punya khusi. Tak bangkit langsung daripada khusi dia. Tapi semua disebut tu, kami anak murid ni kena catat lah. Kami mau kena catat. Dia tak bangkit langsung walaupun kat depan dia ada whiteboard ke ada apa kan, dia tak bangkit. Itu cara Syekh Fathi. Masya-Allah. Jadi kita yang kena buat sendiri. Kalau Syekh sebut taksim tu, kita pun buat taksim sendiri. Tapi ada guru yang anak belajar memang dia nahwu ni banyak kena bangkit lah. Bagi ta'rif sikit tulis, kemudian bagi taksim sikit, pembahagian sikit kita tulis. Tulis kat depan. Tapi ini merasa macam payah nak bangkit Jadi antum tulis sendiri. Keadaan kalimah ni dia ada dua. Sama ada halatul ifrad ataupun halatul tarkib. Nak bagi tahu ni punca nahwu ni kaji apa dia? Halatul ifrad dengan halatul tarkib. Keadaan dia duduk sendiri dan keadaan dia duduk dalam kalam. Okey. Kalimah Zaid masalan, kalau kita tak masukkan dia dalam kalam lagi, kita tak letak dia dalam kalam, kita tak buat dia dalam bentuk jumlah lagi, dalam bentuk ayat lagi, dia tu seorang-seorang dia, maka itu keadaan ifrad. Maka ketika tu nahwu tak masuk lagi. Kita tak boleh sebut Zaidun, Zaidan, Zaidin, tak boleh sebut. Bahkan disebut ulama al-aslu fil kalimah an yakuna mawqufan. Asal bagi kalimah ini kena mawquf. Maksudnya kita kena sebut je nak Zaid. Sebut dengan sukun. Zaid. Kalau kita sebut Zaidun, Zaidan, Zaidin, kita telah memasukkan nahwu pada dia.
Kerana rafa', nasab, jar itu merupakan alqa' bagi nahu, anwa' bagi nahu. Dan sedangkan nahu ini dia hanya masuk pada keadaan kalimah itu dalam keadaan tarkib. Dalam keadaan kita ambil Zaid tersebut letakkan dalam kalam. Kita ambil Zaid, kita buat kalam, kita buat jumlah, kita sebut Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun satu jumlah, satu kalam. Maka ketika itu baru nahu masuk. Ketika itu barulah kita boleh letak hal bagi Zaid, iaitulah dun, Zaidun. Sebelum dia masuk dalam kalam tak boleh letak lagi. Sampai letak maksudnya dia tak reti. Dia tak faham ta'arif. Ta'arif kata fi hali tarkibiha, pada keadaan tarkib kalimah tersebut, minal i'rab wal bina. Dari segi i'rab dan juga bina. Sebab itulah ilmu nahwu ni disebut sebagai ilmu al-i'rab. Nama nahwu ni apa dia? Ada 3. Bila sebut ilmu nahwu juga disebut sebagai ilmu al-i'rab, juga disebut sebagai ilmu al-arabiyyah. Nanti kita masuk bab nama. Bagi faham ta'rif. Bagi reti ta'rif baru kita reti kita mengaji ilmu apa. Maudhu' ilmu maudhu' ini maksud dia apa? Maudhu' ni adalah topik perbahasan. Topik perbahasan. Maksudnya ilmu ni kaji pasal apa? Ini penting supaya bila kita mengaji, kita reti maudhu' satu ilmu tersebut. Bila kita mengaji dengan guru-guru, dengan para masyayikh, kita kena tahu kita ni mengaji ilmu apa. Selagi mana syekh itu ataupun guru tersebut dia cakap pasal maudhu' bagi ilmu tersebut, kita kena ambil terkis. Kita kena ambil peduli, fokus kat situ. Tapi kadang-kadang biasalah alim ulama ni mereka ilmu mereka banyak. Para masyayikh ni ilmu mereka banyak. Kadang-kadang waktu mereka mengajak ni, mereka akan sebut benda-benda yang keluar daripada maudhu' bagi ilmu tersebut. Macam anak mengaji dengan para masyayikh di Mesir, atau dengan Fadilatul Syekh Dr. Khalil, kita mengaji, contohnya kita mengaji fiqh. Kan? Kita mengaji fiqh, tapi syekh cerita pasal hadis, cerita pasal tasawuf, cerita pasal pengalaman syekh waktu mengaji dulu, cerita pasal cerita ni, dia terkeluar daripada perbahasan ilmu tersebut. Jadi kita ni sebagai murid, kita kena ada filter, kena ada mizan, timbangan, kita kena ada penapis. Kita ambil maudhu' ilmu, kita kena jelas apa dia maudhu' ilmu yang kita mengaji dengan syekh. Apa sahaja yang syekh syarah di depan berkaitan dengan ilmu nahwu, maka yang tu yang kita kena fokus. Kita kena catik, kita kena faham betul. Tapi kalau syekh dia terkeluar daripada maudhu', daripada daerah maudhu' ilmu tersebut, maka bukan kita tak ambil peduli dah. Orang panggil take 5, orang panggil rehat. Mungkin syekh nak bagi kita, kalau nahwu saja penat juga. Kan? Dia akan cerita pasal pengalaman dia akan cerita tafsir ayat Quran, dia akan cerita tu. Supaya kita ni bukan tak fokus, kita fokus. Tetapi kita ambil itu sebagai kerehatan. Kan? Ni kadang-kadang kita ni kalau tak tahu maudhu' bagi ilmu, kita mengaji nahwu, tapi masuk kelas tu main tang nahwu dia buat lena. Kan? Main tang nahwu dia tak ambil fokus. Syekh cakap pasal berkaitan dengan fiqh contohnya, pasal hukum dan sebagainya. Yang tu dia tak fokus. Tapi main cerita, syekh cerita pasal pengalaman hidup dia, cerita pasal benda yang mungkin ringan sikit. Yang tu dia ambil peduli, dia ambil fokus. Ini susah. Kan dia akan menyebabkan perjalanan menuntut ilmu tu jadi jauh. Jadi menuntut ilmu ni kita kena tahu mabadi' asyarah. Antaranya bab maudhu'. Jadi maudhu' ilmu nahwu ni apa dia? Kata syekh, qala musannif al-kalimat al-arabiyyah. Kalimah bahasa Arab itu maudhu' ilmu nahwu. Kalimah bahasa Arab min jihatil bahth an ahwaliha al-madhkurah. Perbahasan dia adalah kalimah bahasa Arab pada sudut perbahasan keadaan kalimah tersebut yang disebutkan dalam ta'rif sebelum ini. Iaitulah ahwal, keadaan akhir kalimah ketika mana kalimah itu duduk dalam tarkib, dalam jumlah. Fadilatul Syekh Fathi selalu sebut al-kalimah al-arabiyyah 'inda at-tarkib. Itu maudhu' dia. Al-kalimah al-arabiyyah 'inda at-tarkib.
kalimat Arabiah, kalimah bahasa Arab ini ketika mana kalimah itu duduk dalam kalam. Kita letak kalimah itu duduk dalam kalam. Kalau duduk seorang-seorang tak jadi. Dia kena masuk duduk dalam kalam. Samarah dia apa dia? Wa thamaratu ta'allumi ilmi nahwi al-ihtiraz an al-khata fil kalam al-arabi. Itu dia punya samarah dia. Faedah kita mengaji ilmu nahwu ini apa dia? Al-ihtiraz, yakni siyanah, nak jaga al-lisan, lidah kita, anil khata' fil kalam al-arabi, pada kesalahan, daripada kesalahan kita bercakap bahasa Arab. Nahwu ini dia menjaga lidah kita daripada berkata benda yang salah baris. Kan orang bubuh baris dhammah belakang, dia bubuh fathah, dia bubuh kasrah. Kan? Itu pun supaya kita hafal bismillah. Kita hafal bismi. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Tiba-tiba kalau dia tak reti, dia baca bismu. Yalah, betul ke baca ini? Bismu, mim tu dia baca dengan dhammah. Kenapa? Ini maksudnya dia tak reti nahwu. Dia kena baca dengan kasrah. Bismi. Mim tu kena kasrah kan? Jadi bahasa Arab ni dia jaga lidah kita daripada kesalahan. Wa fahmul Quran al-Karim wal hadith an-nabawi fahman sahihan. Kemuncak daripada kita mengaji nahwu adalah untuk kita memahami Quran dan juga hadis nabawi. Sebab itulah Imam Asma'i dia memberi amaran kepada kita. Imam Asma'i seorang ulama lughah. Dia sebut apa? Inna akhwafa ma akhafu ala talab al-ilmi idza lam ya'rif an-nahw was-sarf an yadkhula fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Benda yang paling aku takut ke atas para penuntut ilmu ni, para penuntut ilmu agama, benda yang paling aku takut apabila dia tak kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semua bahasa Arab. Sebab Nabi SAW cakap bahasa Arab. Kemudian kita pun mengaji. Kita ni mengaji pun separuh masa ya. Kemudian bila mai hadis tak ada baris, kita pun baca. Nabi sebut baris lain, kita sebut baris lain. Kata Imam Asma'i, takut hak tu pun masuk dalam hadis yang Nabi sebut, man kazaba alayya, siapa yang tipu ke atas aku menempah tempat nama aku. Nabi sebut lain, dia sebut lain. Dalam hadis sebut as-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Dia selalu duk sebut jannah kan. Jannah ni maksud apa? Syurga kan. Dia sebut as-siyamu jannah. Oh, salah. Nabi sebut junnah. Junnah ni maksud perisai. Silap ubah baris sahaja ditukar makna. Sebab itulah perlunya kepada dirasah ilmu nahwu was saraf ini untuk kita faham Quran dan juga hadis dan juga kitab-kitab para alim ulama mereka tulis ini. Sebab kalau kita buka kitab-kitab alim ulama ni kebanyakannya memang tak ada baris. Tak ada baris. Kita yang kena mengaji untuk kita letak sendiri baris buat. Boleh? Satu lagi masalah nak mengaji dengan Fadilatul Syekh Husam Ramadan, kitab Syarah Makudi Alal Ajrumiyah, beliau memberikan samarah ilmu nahwu ni juga adalah antaranya al-fahmu wa ifham, al-fahmu wa tafhim. Apa dia? Al-fahmu yakni bila kita mengaji nahwu kan kita faham orang cakap bahasa Arab. Bila orang cakap bahasa Arab ni kita reti, kita faham. Itu masuk mengaji ilmu nahwu, itu samarah dia adalah kita faham. Al-fahmu yakni an tafhama min al-ghair. An tafhama min al-ghair. Kamu boleh faham daripada orang lain. Bila dia bercakap bahasa Arab kita reti. Dan juga at-tafhim yakni an tufahhima ghairak. Bila kamu bercakap bahasa Arab, bila kita reti cakap bahasa Arab, bila kita reti nahwu ini dan kita cakap bahasa Arab, kita mampu untuk memahamkan orang dengan bahasa Arab yang kita cakap. Bayangkan kalau dia tak reti nahwu saraf, kan, mubtada' pun dia baca dengan nasab. Mubtada' pun dia baca dengan nasab, padahal mubtada' ni kena marfu', tapi dia baca nasab. Khabar dia baca majrur.
Oh susah macam ni. Kan menyebabkan orang yang dengar tak faham apa yang dia cakap. Sebab apa? Sebab nahu dia lintang pekang. Kan. Dia tak ada at-tafhim di situ. Kemudian tu samarah. Wa fahmul Quran al-Karim wal hadis an-nabawi alladhina huma aslu syariah al-islamiyah. Karena Quran dan hadis ini merupakan pegangan kita. Kita punya pegangan kita sebagai orang Islam, Quran dan juga hadis, dan keduanya adalah bahasa Arab. Alaiha madar. Nisbah. Nisbah ni apa dia? Nisbah ini berkaitan. Dia ilmu nahwu ni dia nisbah ini nisab dalam minal ulum ni ada 3. Ada 4. Pertama akliyah, yang kedua naqliyah, dan yang ketiga adalah arabiyah, dan yang keempat adalah syar'iyah. Ilmu agama ini sama ada dikembali kepada akliyah ataupun dikembali kepada naqliyah, nisbah dia, ataupun dikembali kepada syar'iyah, syara'. Yang ketiga, yang keempat arabiyah. Jadi nisbah ilmu nahwu ini adalah arabiyah, nisbatuhul arabiyah min al-ulum al-arabiyah. Wada'. Wada' ini apa dia? Wada' ini adalah awwalu man takallama bi usul hadzal ilm wa abwabuha ar-ra'isiyah. Itu maksud wada'. Wada' ini peletak ilmu tersebut. Siapa yang mula-mula asas ilmu ini? Itu maksud wada'. Setiap daripada ilmu dia ada wada' dia. Dia ada orang yang mula-mula bercakap pasal ilmu ni, usul ilmu ini, dan juga dia punya bab-bab ra'isi dia. Maka ulama secara jumhur yang masyhur anna awwal wadi'in li ilmi an-nahw wa Abu al-Aswad ad-Du'ali, yang nak murid pada Sayyidina Ali, akan bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Jadi yang awal-awal yang mengasaskan ilmu nahwu ini adalah nama dia betul? Abu al-Aswad ad-Du'ali, atas perintah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitulah khalifah Islam yang keempat. Imam dalam kitab lain disebut macam mana perintah, apa dia kalam Sayyidina Ali ini kepada Abu al-Aswad ad-Du'ali. Mula-mula Abu al-Aswad ad-Du'ali ini nak cipta ilmu nahwu tersebut. Kalam dia pun menggunakan perkataan nahwu, yakni unhu hadha an-nahwa ya Abul Aswad. Unhu hadha an-nahwa ya Abul Aswad. Itu ayat dia. Tak perasan kitab tu ambil kat mana. Kalam tu ambil kat kitab mana. Tapi anak hafallah. Sayyidina Ali sebut kepada Abu Aswad, unhu hadha an-nahwa ya Abul Aswad. Yakni jalanlah seperti ini. Kan, wahai Abul Aswad. Jadi Abu Aswad pun dia cipta ilmu nahwu ini diambil daripada kalam Sayyidina Ali, iaitulah perkataan an-nahwu. Perkataan an-nahwu. Jadi ilmu nahwu ini dikembali kepada Sayyidina Ali lah juga. Kan kembali kepada Sayyidina Ali lah juga, dan Sayyidina Ali ni siapa dia? Khalifah Islam yang keempat. Madinatu orang panggil babul ilm. Kata Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ana madinatul ilm. Kata Nabi SAW, aku ini adalah kota ilmu. Banyak ilmu, kota ilmu. Wa aliyu babuha. Dan Sayyidina Ali itu merupakan pintunya. Faman aradal ilmi falyati bibabihi. Siapa yang menginginkan ilmu, maka datanglah daripada pintunya. Jadi pintu nahwu ni Sayyidina Ali. Maka ilmu nahwu ni pun daripada Sayyidina Ali, maka ia merupakan sunnah lah juga. Kan kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin. Kan berpegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah para khulafa ar-rashidin, insya-Allah. Jadi kita mengaji ilmu ni bukan ilmu biasa ni. Kan ilmu yang agung, masya-Allah. Tu wadi' hukum syari', hukum syarak kepada mengaji ilmu nahwu ni apa dia? Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Dia merupakan satu kefarduan daripada fardu kifayah. Kena ada orang mengaji ilmu nahwu ini. Wa rubbama ta'ayyana fasara fardhu 'ain. Terkadang dia jadi fardu 'ain. Dia fardu kifayah. Umumnya dia fardu kifayah mengaji. Subhanallah.
Apa dia yang baki yang tak disebut oleh syarah, kita sempurnakanlah. Pertama, isim. Apa dia nama bagi ilmu nahwu ni, antum boleh topiklah kat situ, buat penambahan. Kat sini yang disebut oleh syarah hanya 6 kan tadi. Yang disebut mabadi' ada 10. Lagi 4 dia. Pertama adalah isim, al-ismu. Apa nama bagi nama ilmu ni? Anda sebut dah tadi Rasul. Nama bagi ilmu ni 3. Ilmu nahwi, boleh panggil juga ilmu al-arabiyyah, boleh panggil juga dengan ilmu al-i'rab. Itu nama dia. Istimdad dia, yang kedua adalah al-istimdad, ambilan. Ilmu nahwu ni ambilan daripada mana? Maksudnya kita nak buat hujah, kita nak buat hujah, kita kena hujahkan dengan apa dia? Apa tu dalil dia? Pertama daripada Al-Quran. Maksudnya kalau kita nak cakap contohnya mubtada' marfu'. Kan? Mubtada' marfu'. Mubtada' ini dikena marfu'. Apa dalil dia? Apa hujahnya? Maka paling kuat adalah kita datangkan dengan ayat Quran. Bikulli qira'at mutawatirah atau syadzah, lebih itu. Quran boleh jadi hujah ke atas nahwu. Sebab tu antum hafiz Quran, antum bidang hafiz. Jadi bila antum mengaji nahwu ni, setiap benda bab yang dibincangkan dalam nahwu saraf, setiap qawaid, misalnya hujahnya antum boleh datangkan dengan Quran. Itu maqam yang paling tinggi. Contohnya kita sebut mubtada' ni kena marfu'. Kalau orang tanya apa dia hujah dia, apa dalil dia? Antum datangkan dengan Quran. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Paling mudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok alhamdu. Mubtada' marfu'. Mubtada' tak mansub, tak majrur. Tapi yang baca dengan marfu'. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Hujah yang mantap. Jadi Quran maqam yang pertama. Bikulli qira'at mutawatirah ataupun syadzah. Boleh. Yang kedua hadis. Hadis tetapi syarat al-marwi bilafzihi la makna. Dia nahwu ni dia ketat sikit. Hadis boleh tetapi dengan syarat yang diriwayatkan dengan lafaz bukan dengan makna. Kerana ada hadis yang diriwayatkan dengan makna, lafaznya banyak berbeza, iskal. Tetapi yang nak oleh ilmu nahwu adalah hadis yang daripada lafaz, yang diriwayatkan dengan lafaz. Yang ketiga adalah kalam al-Arab, sya'ran wa nathran. Kalam Arab. Kalam Arab sama ada dalam bentuk syair ataupun dalam bentuk biasa. Kalam biasa, maka boleh dijadikan sebagai dalil ataupun hujah. Dengan syarat bukan yang mana-mana. Bukan boleh orang Arab mana-mana boleh jadi hujah, mereka cakap, tak boleh. Dia mesti ada pada masa tertentu dan zaman tertentu. Iaitulah pada asr jahiliyah ila nihayatil qarni tsani al-hijri taqriban. Iaitulah Arab yang hidup pada zaman jahiliyah sampailah Arab yang hidup pada zaman nihayah akhir kurun yang kedua Hijri. Sampai situ ya. Arab yang duduk pada zaman jahiliyah sampai zaman akhir kurun yang kedua sahaja yang dijadikan hujah kalam mereka. Maksudnya kalau nak kata nahwu ni, kita ambil hujah daripada kalam mereka Arab ni yang duduk pada zaman jahiliyah sampai akhir kurun yang kedua. Maksudnya Arab sekarang ni kalam mereka tak boleh jadikan sebagai hujah dalam nahwu. Sebab hari ni Arab ni banyak dia bercampur dengan orang Inggeris lah, dia bercampur lah. Dulu Arab zaman dulu ni Arab yang orang panggil depa duduk zaman depa tak jumpa orang lain. Arab mereka tu memang Arab yang betul-betul fasih, yang betul-betul tulen asli. Macam tu. Adapun Arab sekarang ni dia banyak campur. Dia tak campur pun dia ada TV apa semua buat tengok kan, bangsa lain cakap, jadi bahasanya tu dah terkesan dengan luar. Jadi tak disegi sebagai hujah. Boleh. Kemudian boleh juga al-qiyas dan juga ijma', itu antara istimdad dia, tak apa yang tu kemudian. Masail yang terakhir yang ke-9 adalah masail. Masail ilmu nahwu ni dia terbahagi kepada dua. Pertama muqaddimat, yang kedua adalah maqasid. Muqaddimah ilmu nahwu ni dia ada 3 bab. Muqaddimat bagi ilmu nahwu ni 3 bab. Maksudnya sebelum antum masuk pintu maqasid ilmu nahwu ni, antum kena melalui 3 pintu. Antum kena melalui 3 muqaddimah. 3 bab ni paling penting.
paling penting, dan selalunya ramai yang futur. Selalunya ramai yang lemah, yang gagal pada mukaddimah. Akhirnya dia pintu nahwu pun dia tak masuk. Kerana nahwu ni memang ulama sebut babuhu hadid wa dakhiluhu qasbun. Nahwu ini pintunya tu dah besi. Tak masuk lagi, pintu dia pun dah besi lah, payah nak buka. Tapi bila kita reti buka, wa dakhiluhu qasbun. Dan bila kita masuk, kita buka, Masya Allah. Qasbun ni maksudnya tebu. Dulu kat Mesir ni minum yang tebu ni paling sedap lah. Orang panggil asap. Asap. Dia tak keras seperti besi tadi. Jadi nahwu ini dia mukaddimah tu dia dah suka banyak benda nak kena hafal, banyak benda nak kena reti dan sebagainya. Apa dia? Mukaddimah ilmu nahwu ni 3 bab. Pertama, babul kalam wal kalimah. Babul kalam wal kalimah. Yang kedua, babul i'rab wal bina. Babul i'rab wal bina. Dan yang ketiga adalah babul ma'rifati wan nakirah. Bab ma'rifah dan nakirah. 3 pintu, 3 orang panggil mukaddimah. Orang panggil al-muqaddimatu salasah. Muqaddimatu as-salasah. Ana pun bercadang untuk nantilah kemudian ni untuk nak mendaurahkan secara khusus muqaddimat as-salasah fi nahwu. Nanti tengoklah. Nantilah kemudian bagi habis daurah ni apa semua kita akan buat daurah khusus. Tajuk dia al-muqaddimatu as-salasah fi nahwi. Muqaddimat yang 3 pada ilmu nahwu. Iaitulah membicarakan daurah tu cakap pasal 3 bab ni. Jadi masail ilmu nahwu ni terbahagi pada 2, muqaddimat dengan maqasid. Muqaddimat yang anda sebutkan tadi 3 bab. Maqasid apa dia? Iaitulah 4. Iaitulah babul marfu'at, babul mansubat, babul majrurat dengan babul majzumat. Bila sebut babul marfu'at, banyak bab dalam tu. Fa'il, naib fa'il, mubtada, kan, khabar, isim kana, khabar inna. Banyaklah bab dalam isim, dalam babul marfu'at tu. Kemudian babul mansubat, banyak juga dalam tu. Babul majrurat, babul majzumat. Jadi 4 ini merupakan maqasid bagi ilmu nahwu. Itu masail ilmu nahwu. Kemudian fadlu. Apa dia kelebihan ilmu nahwu? Maaf kadang-kadang terputus ni. Lepas ni nak kena connect dengan wifi mahal lah. Saya nak punya orang panggil guna hotspot ni. Kan? InsyaAllah nanti kita buat bagi elok. Kalau terputus tu minta maaf lah. Terputus minta maaf. Nanti dia putus tu masuk balik. Baik. Kelebihan dia sampai ke apa ni? InsyaAllah. Tentatif mana dia? Sampai 10.45. Kita tak ada sesi soal jawab, kita tak ada orang pengurusi. Okey, baik. Kita tak ada sesi soal jawab yang tanya dalam grup ke ataupun tanya pada masa akhir ini mukaddimah tu. Hari ini mukaddimah. InsyaAllah. Wa fadluhu. Okey, kelebihan ilmu nahwu ni apa dia? Berbanding dengan ilmu lain. Kelebihan ilmu nahwu berbanding dengan ilmu lain ini al-matlub 'anil jami'. Dikehendaki oleh semua ilmu. Yani jami'ul ulum yahtaju ila an-nahwu. Semua ilmu berhajat kepada ilmu nahwu. Walal aqas. Maksudnya nahwu tak berhajat pun. Wa nahwu la yahtaju ila al-jami'. Kan? Nahwu tak berhajat pun kepada semua ilmu. Kita bahas nahwu, kita perlu guna fiqh ke? Tak perlu. Kan kita cakap pasal nahwu, kita perlu ke pasal tauhid? Tak perlu. Tapi bila kita mengaji tauhid, kita mengaji fiqh, kita mengaji hadis, kita perlu dah nahwu.
Perlu. Kita buka kitab tauhid bahasa Arab kan. Kita buka kitab fiqh bahasa Arab. Maka kita kena reti nahwu baru kita dibaca. Itu kelebihan ilmu nahwu. Sebab itulah ada satu kisah. Dari seorang ulama nahwu nama dia Abul Abbas Al-Tha'labi. Abul Abbas Al-Tha'labi ini dia orang panggil apa, dia menyesal, ada sedikit kecewa pada akhir hayat dia. Nadima fi akhir hayatihi. Dia agak kecewa dengan pada akhir hayat dia sebelum dia meninggal. Dia sebut di depan para penuntut ilmu, dia sebut depan pelajar, dia kata apa? Dia kata ishtaghala ahlul tafsir bil tafsir fafazu. Ishtaghala ahlul hadith bil hadith fafazu. Ishtaghala ahlul fiqh bil fiqh fafazu. Washtaghaltu bi Zaid wa Amr fama jazai 'inda Allah yaum al-qiyamah. Kalam dia. Kan. Orang dia kata apa? Dia kata akan ahli-ahli tafsir ini mereka sibuk dengan tafsir. Sebab Abu Abbas Al-Tha'labi dia dalam hidup dia kan, daripada awal hidup sampai kan, daripada penuntut ilmu sampai dia nak mati semua dia dengan nahwu ya. Ilmu lain dia tak ngaji ataupun cukup-cukup makan ya. Dengan nahwu ya dia. Kemudian dia masa akhir hayat dia sedikit kecewa. Dia kata kan ahli tafsir mereka ni sibuk dengan ilmu tafsir, alhamdulillah mereka ni berjaya. Ahli hadis mereka sibuk dengan ilmu hadis, depa ni berjaya. Ahli fiqh mereka ni sibuk dengan fiqh, depa berjaya. Sedangkan aku dalam hidup aku duk sibuk antara Zaid dengan Umar ya. Kan antara Zaid dengan Umar, maksudnya dengan ilmu nahwu. Bantu buka matan-matan kan, banyak matan alfiyah ke, matan jurmiyah ke, banyak misal Zaid dengan nahwu. Zaid nahwu, Zaid, Umar, Hindun. Tiga orang tu. Zaid, Umar, Hindun. Tiga orang ni. Abu Abbas dia kata aku sibuk dengan yang tu saja. Maksudnya sibuk dengan nahwu ya sepanjang hidup. Kan? Fama jazai 'inda Allah yaumil qiyamah. Macam manalah balasan Allah nak bagi dekat aku pada akhir akhirat nanti. Pada hari kiamat nanti. Jadi dia kecewa sikit, dia sedih lah. Maka seorang pelajar Abul Abbas ini, dia bila dengar kalam tersebut, dia pun balik ke rumah dia. Dia balik ke rumah kemudian dia tidur. Fanam, dia tidur. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tidur tersebut, anak murid ini dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW sebut kepada dia, Aqra' sahibaka minni salam wa qul lahu anta sahibu 'ilmin mustatil. Aqra' sahibaka minni salam. Sampaikan salam, sampaikan kepada sahib ai makna syekh. Sampaikan kepada guru kamu daripada aku salam, sampaikan salam kepada dia. Dan bagi tahu kepada dia bahawa dia itu adalah sahib al-ilmil mustatil. Dia ini memiliki ilmu yang mustatil. Ilmu mustatil ni ilmu yang berpanjangan. Maksudnya apa ilmu yang berpanjangan? Maksudnya nahwu. Ilmu yang berpanjangan maksud ilmu yang masuk kepada ilmu-ilmu lain. Ilmu nahwu ni masuk pada ilmu fiqh. Ilmu nahwu ni masuk pada ilmu tafsir. Ilmu nahwu ni masuk pada ilmu tauhid. Ilmu nahwu ni masuk pada ilmu. Jadi tak sia-sia walaupun dia sepanjang hidup dia syaghal ataupun dia sibuk dengan ilmu nahwu sahaja. Masya-Allah. Itu kelebihan ilmu nahwu, masya-Allah. Jadi kita ada masa bila lagi 10 minit. Lagi 10 minit rasa tak cukup, kita nak masuk. Ingat nak masuk ta'rif kalam juga. Tapi tak apalah. Minggu depan kita akan cuba habiskan bab kalam muqaddimah ula. Minggu depan insya-Allah kita masuk muqaddimah al-ula yang anda sebutkan sebelum ini bahawa masail ilmu nahwu ni dia ada muqaddimah dengan dia ada maqasid. Muqaddimah ini tiga bab, iaitu babul kalam wal kalimah,
babul i'rab wal bina dengan babul ma'rifati wan nakirah. InsyaAllah minggu depan kita masuk mukaddimah al-ula, iaitulah babul kalam wal kalimah. InsyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada Fadil Ustaz atas segala ilmu yang diberikan sebentar tadi, dan saya selaku wakil ahli jawatan kuasa mendoakan semoga Allah SWT mengurniakan keberkatan buat Ustaz dan juga para hadirin dan sentiasa terpilih untuk hadir ke majlis ilmu, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, tiap yang bermula pasti ada pengakhirannya. Maka majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Sekalau apresiasi sekali lagi diucapkan kepada yang dihormati Al-Fadhil Ustaz serta para hadirin atas kesudian mengimarahkan majlis ilmu yang bermakna ini. Akhir kata, saya selaku pengerusi majlis pada malam ini ingin memohon jutaan kemaafan jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya ingin memohon kepada hadirin hadirat sekalian untuk membuka sekejap, turn on sekejap kamera untuk sesi gambar. Unit fotografi. Okey, sedia ya. Okey, sedia. Okey, 1, 2, 3. Okey, kali kedua. Okey, 1, 2, 3. Okey, yang terakhir 1, 2, 3. Okey, baik. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada hadirin atas kerjasama bagi sesi fotografi sebentar tadi. Maka berakhirlah